Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa la hawla wa la quwata illa billah al-azimil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan wa rasulullah. Allahumma ta'alaina mik wa tawazuq alaina mirasali bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi syrali sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yaqul qawli akma bak. Segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan bertabis alam, seluruh alam, dan selawat dan sejahtera semoga limpahkan ke atas dengan pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang semulia-mulia seluruhnya serta ke atas keluarga dan sekalian alam. Tuan-tuan dan sidang penonton rahmati Allah, marilah kita meninggalkan kedakwaan kita kepada Allah SWT dengan penuh keyakinan dan ikhlasan, dengan melakukan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang beriman dan berdakwah serta selamat di dunia dan juga di akhirat nanti. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih kita masa hadapan kepada Allah SWT. Mari kita sama-sama untuk dimudahkan segala urusannya. Mari kita doa istighfar, doa istikharah dan doa untuk Palestin. Kita sama-sama kebunuhan yang semata. Mari kita sama-sama menghayati kita musibah dalam kepada Allah SWT. Kita kajaran yang pahala, kita selalu dunia dirahmatkan. Mudah-mudahan kita di pintu barakah dan bulan hari ini dan hari yang mulia, kita seluruhkan kemuliaan kita kepada Allah SWT. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, mari kita terus dan berusaha kita kejayaan kepada Allah SWT. Bagi kita dekul bersama untuk menghayati kita kajaran Tuhan yang di dunia di akhir kiamat. Baik, alhamdulillah rabbil alamin. Tidak lain tidak bukan bersama saya Ustaz Muhammad Fadila sebagai penyampai TV berdakwah Islam. Baik, sebagai berdakwah membaca Islam untuk lokasi adalah di Surau Kebitabaru di Sirah Sarawak, telah ada di konti di sini. Baik, alhamdulillah, sebuah program tazkirah Kitab Muhammad Live tadi kita sediakan kita juga sahabat penonton kita sedang bersiar langsung di TV Muhammad dan juga di streamer kami ke YouTube TV Muhammad dan juga di Instagram, TikTok @TV Muhammad HD. Sama-sama meriahkan keluangan dekat platform media sosial kita. Silakan tolong tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe. Kita kongsikan lagi video ini di TV Muhammad. Baik, alhamdulillah, mari kita sama-sama untuk kata-kata kebetulan. Jadi bagi yang jadi bagi anda yang ingin merajukan badangan juga dan yang untuk topik ini alu-alukan, bukan buat demikian saya dicarikan ke WhatsApp group saya Ustaz Muhammad Fadila, nombor telefon ke 0139906809. Pada peluang ini untuk anda bertanyakan bersoalan menerusi tajuk bincang kita kepada anda semua. Baik, tuan-tuan dan sidang penonton rahmati Allah SWT, mari kita sama-sama untuk tampilkan untuk menghayati ya buku bertajuk Pengetahuan Agama Islam ATM edisi pengukuhan dikarangan oleh Mas Nisabah Haji Abdullah Adam, diterbitan oleh Kol Agama Angkatan Tentera. Sidang penonton rahmati Allah SWT, mari kita sama-sama untuk bahagian seterusnya kitab tajuk pada malam ini sampaikan untuk bertajuk beriman kepada kitab-kitab berdahulu dan kitab Al-Quran yang bahagian kedua.
Mari kita buka ke halaman 53. Baik, mari kita sama-sama untuk menghayati kita kata-kata kebotolan. Mari kita belajar tersebut. Kita berharap penonton sekalian silakan buka TV sama-sama, buka YouTube sama-sama. Segala urusannya kebaikan amat di dunia di akhirat nanti. Baik. Tajuk seterusnya, pengajaran yang terkandung dalam Al-Quran. Baik, mari kita fokus kata-kata kebetulan dibacakan. Al-Quran ia penunjuk untuk kebahagiaan dan keselamatan manusia di dunia dan akhirat yang mengandungi beberapa pengajaran yang menjadi asas bimbingan dan penunjuk, iaitu pertama, pengajaran yang menyentuh perkara-perkara gaib, menerangkan rukun iman, akidah yang benar kepada Allah, Rasulullah, malaikat, segala kitab-kitab hari kiamat, dan perkara-perkara sam'iyat seperti syurga dan neraka, syirat dan mizan. Yang kedua, pengajaran yang menyentuh perkara-perkara ibadah supaya manusia beribadah dengan cara yang benar diredai Allah, seperti ibadah sembahyang, puasa, haji, berzikir, berdoa, bertaubat, supaya dapat membuat membersihkan diri, mencapai kesempurnaan sebagai manusia yang mendapat cahaya dan petunjuk. Yang ketiga, pengajaran dari hal pengajaran dari hal akhlak, iaitu tidak tanduk kelakukan yang menyentuh peribadi individu dan masyarakat, supaya diri seseorang itu termimpin dengan baik dan masyarakat menjadi maju dan mulia. Yang keempat, pengajaran yang menyentuh peraturan sistem berhubungan sesama manusia, menggariskan berhubungan satu sama lain dengan asas tolong menolong, kerjasama dengan dasar menjadi keselamatan dan dan keamanan, menjauhi bermusuhan dan bersengketaan. Yang kelima, pengajaran yang menyentuh hal-hal sosial, seperti menyentuh aspek kekeluargaan, nikah, kahwin, cerai, wasiat, kewajipan anak dan ibu. Yang keenam, pengajaran yang menyentuh perkara-perkara muamalat, urusan perniagaan sesama manusia, seperti jual beli, kadai, upah dan lain-lain. Yang ketujuh, pengajaran yang menyentuh hal-hal jenayah, seperti kesalahan jenayah merupak mencuri, pembunuhan, zina, minum arak dan lain-lain. Yang kedelapan, pengajaran yang menyentuh tentang peperangan seperti perjanjian, perdamaian, dakwaan serta berhubungan kerajaan Islam dengan kerajaan-kerajaan yang lain. Yang kesembilan, pengajaran yang menyentuh hal-hal politik, seperti peraturan pemerintahan, siasat hukum yang adil dan syura. Yang kesepuluh, pengajaran adab sosial, bergaul dengan berjudi baik, menghormati, meminta izin ketika pergi dan berpisah, dan sebagaimana yang dianggap baik dan mulia. Baik, Nabi Muhammad SAW, segala pengajaran tersebut bertujuan untuk membentuk seorang mukmin yang sempurna,
sempurna dan membentuk masyarakat yang mulia. Seterusnya, negara Islam yang benar-benar mempunyai penduduk bentuk dan ciri-ciri Islam yang menegakkan keadilan dan menjaga kezaliman. Baik, sidang penonton rahmati Allah SWT, silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe. Mari kita sama-sama untuk penonton berilmu kita dalam belajar tersebut. Baik, insyaAllah pada penonton sekalian, tajuk yang selanjutnya berita-berita dari Al-Quran. Baik, kata-kata kebetulan fokuskan dibacakan. Perintah-perintah atau suruhan dari Al-Quran ada dua jenis. Yang pertama, perintah wajib atau fardu, iaitu diam-diam orang Islam mesti mengerjakannya, dapat pahala juga diberlakukannya dan berdosa jika meninggalkannya, seperti fardu sembahyang, puasa, zakat dan haji. Yang kedua, perintah sunat, iaitu mendapat pahala jika mengerjakannya dan tidak berdosa meninggalkannya, seperti sembahyang, hari raya, bersedekah dan sebagainya. Perintah ini juga secara tidak langsung memberi pengertian supaya meninggalkan atau menjauhi larangan. Ada dua macam keadaan. Yang pertama, larangan haram, berdosa memperbuatnya dan mendapat pahala jika meninggalkannya, seperti mencuri, minum arak, menipu dan sebagainya. Yang kedua, larangan makruh, iaitu mendapat pahala jika meninggalkannya dan tidak berdosa melakukannya, seperti masuk rumah orang dengan tidak mengucapkan salam. Selain dari suruhan dan larangan itu ada hukum halal dan harus dari Al-Quran. Pengertian halal dan harus ialah perkara yang boleh dilakukan atau sebaliknya ditinggalkan, seperti makan, minum, memakai pakaian berwarna dan sebagainya. Artinya tidak mendapat pahala jika dilakukan dan tidak berdosa juga ditinggalkan. Baik, tuan-tuan dan penonton rahmati Allah SWT, mari kita bersiaran di TV Muhammad. Baik, silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe. Mari kita sama-sama penonton video ini dan sebagaimana. Baik, mari kita sama-sama tajuk dan belajar seterusnya. Untuk bertajuknya, kesimpulannya, hukum dalam agama Islam terhimpun dalam 5 perkara. Yang pertama, hukum wajib. Yang kedua, hukum haram. Yang ketiga, hukum sunat. Yang keempat, hukum makruh. Yang kelima, hukum harus. Al-Quran dijamin kesuciannya. Al-Quran telah terpelihara sejak mula diturunkan, dihafal oleh Rasulullah SAW sendiri dengan didengar oleh Jibril, dan kemudian dihafal oleh para sahabat Nabi SAW. Kemudian Al-Quran dipelihara dengan ditulis ke atas semua tiap-tiap ayat yang diturunkan, yang ditulis oleh menulis oleh penulis wahyu di berlebah tamar, kulit batu nipis dan kain, dan disimpan di rumah Rasulullah SAW. Akhirnya pada masa memerintahkan Abu Bakar As-Siddiq, tulisan yang terkumpul dan belum disusun dijadikan sebuah masyaf yang terikat dan
tersusun sama susunannya sebagaimana yang dialfan oleh para sahabat Nabi SAW pada masa memberitakan Khalifah Uthman bin Affan bacaan Al-Quran telah disatukan pula. Khalifah memberitah umat Islam jangan berbalah di dalam bacaan Al-Quran. Dengan itu terkenallah Al-Quran dengan Mashaf Utsmani yang disalin dari Mashaf yang asal. Ia ditulis pada masa hidup Rasulullah SAW dan diikat dengan keadaan baik pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Al-Quran yang dihafal oleh sahabat ditulis di berlebah tamar, kulit dan kertas sehingga kertas sehinggalah menjadi masyaf. Keadaannya adalah sama, tidak berubah sedikit pun. Ia tetap seperti asalnya sejak dari masa hidup Rasulullah SAW hingga ke hari ini. Al-Quran sampai dengan cara teratur, iaitu disampaikan oleh jemaah bilangan ramai yang mustahil mereka sepakat. Baik, tuan-tuan dan sidang penonton rahmati Allah SWT, mari kita sama-sama untuk menghayati kita kepada yang dikata-kata kebetulan. Baik, silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe. Mari kita sama-sama untuk belajar dan sebutnya. Baik, kata-kata kebetulan. Al-Quran tetap di bahasa Arab. Tidak boleh terjemahkan ke bahasa lain. Terjemahan atau tafsiran tidak diakui sebagai Al-Quran mutu dan nilai. Bahasa Al-Quran tetap gagah, tidak dapat ditiru oleh sesiapa pun. Oleh yang demikian, Al-Quran tetap terpelihara daripada menerima perubahan. Tidak seperti kitab-kitab yang lain telah diubah-ubah dan diterjemah oleh manusia ke dalam berbagai-bagai bahasa dan diberi pada dengan bermacam-macam nama. Baik, firman Allah SWT yang bermaksud, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara. Surah Al-Hijr ayat 9. Baik, sidang penonton rahmati Allah SWT, InsyaAllah pada siapakah yang dibaca tadi kita ambil iktibar, kita amalkan, telah disampaikan insyaAllah. Baik, sidang penonton rahmati Allah SWT, kita dalam pengajaran berilmu kita, tapi bermacam lagi dengan pula diberi dan bahasa berbagai dalam ke manusia oleh kata jemaah dan ubah telah lain. Mari kita baca Al-Quran seperti perubahan menerima daripada dan melihara dan terjamin. Al-Quran demikian oleh sesiapa pun oleh ditiru, dapat mengusah gagah, dan Al-Quran bahasa dinilai murni. Baik, sidang penonton rahmati Allah SWT, mari kita sampaikan seterusnya untuk pada malam ini. Baik, sebentar lagi untuk komandakan waktu solat fardu isyak daripada Sadujo Sabar Hasibu Jan Sarian Sobiya Dabulodam. Waktu solat fardu isyak jam pukul 7.36 malam lagi. Baik, mari kita yang pukul yang bertajuk Pengetahuan Agama Islam ATM di edisi mengukuhan Masjid Sabah Haji Abdul Adam, diterbitkan oleh Kul Agama Angkatan Tentera. Pada penonton rahmati Allah SWT, mari kita sama-sama untuk dosiakan sadapat rohanian
salami jiwa untuk kehidupan. Baik, sedap penonton rahmat di Allah. Baik, rancangan Tazkirah Kitab Muhammad live tadi pada setiap hari Isnin hingga Rabu jam 7 malam. Baik, mari kita sama-sama untuk rancangan program istimewa untuk rancangan terbaru ini. Baik, anda boleh disiarkan secara langsung kita berlaman aplikasi Qom Muhammad. Kita carikan ni penonton Tazkirah Kitab Muhammad. Baik, mari kita sama-sama ditontonan semula di ulangan streaman kami. Baik, mari kita tontonan sekarang di penonton VOD kan. Baik, laman live TV ni ada 3 saluran yang digital yang sebanyak mungkin, dan sebelum nak tengok penonton dan di sini. Baik, Matura aplikasi Qom Muhammad di Apple Store, Google Play Store dan Wafi Academy sedia dalam mengimbas QR Code di sini. Berarti TV anda dan telefon bintang anda di sebahagian di hujung jari anda. Baik, mari kita sama-sama ucapan dan juga sahabat penonton kita. Dan habis dah keluangannya, anda boleh sidang bersiaran langsung di TV Muhammad dan juga di YouTube TV Muhammad, di Instagram, TikTok @TV Muhammad HD, serta dalam perkembangan terkini dan dikabarkan. Baik, sama-sama meriahkan keluangan tekan platform media sosial kita. Silakan tekan butang like, tekan butang share, tekan butang subscribe. Kita kongsikan untuk manfaat dan untuk menyampaikan mesej dakwah. Baik, insyaAllah pada penonton sekian, mari kita sama-sama turunan di website video TV Muhammad ya. Website video di Qom Muhammad lalui tvmuhammad.com untuk melaju dalam mengimbas QR Code di sini. InsyaAllah, mari kita bacaan doa kita untuk pada malam ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, bantukanlah saudara kami yang itu orang Islam di mana saja mereka berada, khususnya di negara Palestin, akan kalah daripada mereka kemarau dan bencana, beberanan dan bermusuhan dengan limpah rahmat-Mu dan Maha Rahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu bikum inna baqauda balqiya kalin. Alhamdulillah. Disiarkan bersiar langsung untuk anda semua. Mari kita untuk berceramah kuliah untuk anda di konti di sini. Terima kasih kerana penonton selami ya, maaf. Terima kasih pada penonton di video. Like, share dan subscribe. Kita tekan butang lonceng di sini seperti mana yang ditengokkan ini semua tontonan di sini. Baik, insyaAllah pada nonton sekian. Baik, insyaAllah, hashtag Tazkirah Kitab Muhammad, hashtag Ustaz Muhammad Filillah, hashtag TV Muhammad, dan hashtag TV Muhammad 100, dan hashtag Bangkit Berjuang Bersama. Wallahu a'lam. Sekian, walillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.